Kisah seram yang dikait dengan hotel sering sangat kita dengar. Ia bukanlah perkara luar biasa. Tambahan pula kalau kita menginap seorang diri, tentu saja macam-macam perasaan akan timbul. Pengalaman gangguan di bilik hotel boleh menyebabkan percutian yang sepatutnya menjadi kenangan manis bertukar ngeri. Perkara itulah yang berlaku kepada Azlan Nazri ketika dia mengambil keputusan membawa isteri dan anak-anak 2 tahun yang lalu. Meskipun pada awalnya Azlan bercadang membawa keluarga bercuti ke Pulau Langkawi, namun disebabkan keadaan pandemik yang masih belum mereda, ia mengambil keputusan untuk ke Port Dickson sahaja yang tidak jauh dari Lembah Kelang. Pada awalnya, tidak apa yang berlaku. Anak-anak semua seronok memandangkan kedudukan hotel dekat dengan pantai, malah desiran ombak jelas kedengaran. Cuma rasa sedikit ralat apabila bilik kami menghadap jalan besar dan membelakangkan pemandangan pantai. Rasa kecewa juga. Cerita Azlan, pengalaman ngeri mereka sekeluarga bermula apabila istrinya tiba-tiba meluru masuk ke dalam bilik dari ruang tamu hotel dalam keadaan cemas. Ketika itu, kata Azlan, dia berada di dalam bilik menemani anak-anaknya yang sudah tidur, manakala istrinya berada di ruang tamu leka mengemas kini gambar percutian mereka di laman sosial. Apabila saya tanya, dia kata tiada apa-apa. Saya pun baring semula di antara anak-anak yang sedang tidur nyenyak. Ketika hendak lelapkan mata, tiba-tiba saya terdengar bunyi dari atas seakan-akan bangku ditolak dan ditarik berulang kali tanpa henti. Saya dan istri saling berpandangan. Sempat saya bisik, kalau dengar bunyi pelik, jangan takut atau ditutup. Dan kami tidur, katanya. Tidak lama selepas itu, kata Azlan, pintu bilik air dalam bilik mereka tiba-tiba bergegar seolah-olah ada seseorang cuba membukanya dari dalam. Azlan beritahu, dia lihat wajah istrinya dalam ketakutan dan dia beri isyarat agar pejamkan sahaja matanya. Keadaan cemas itu kembali tenang, walaupun bunyi kerusi ditarik dan ditolak jelas kedengaran, sedangkan lantai di bilik hotel itu dipasang permaidani seluruh bilik. Terganggu juga dengan bunyi itu, tapi saya buat tak tahu saja. Kerana terlalu mengantuk, saya terus tertidur. Saya rasa macam sekejap betul saya terlelap apabila saya terdengar sayup-sayup suara orang membaca Al-Quran. Apabila saya membuka mata, saya lihat isteri memasang audio Al-Quran melalui telefonnya. Rupa-rupanya, kata Azlan, istrinya masih belum melelapkan mata kerana merasa takut dan terganggu dengan berbagai gangguan di bilik hotel mereka. Cerita istrinya, ketika dia dan anak-anak mereka sedang nyenyak tidur, pintu bilik mereka ditendang berulang kali. Dan tidak cukup itu, bunyi berguncang seperti ada sesuatu cuba memasuki bilik mereka. Isteri cuba menjerit dan bergerak, tetapi dia seperti kaku, walaupun kami tidur di atas katil yang sama. Gangguan itu berterusan sepanjang malam sehingga membuatkan kami berdua tidak boleh tidur, kata. Bagaimanapun, kata Azlan, dia bersyukur kerana gangguan itu sekadar bunyi-bunyi yang menyeramkan dan bukannya kemunculan sebarang kelibat menakutkan. Percutian yang sepatutnya 3 hari 2 malam disingkatkan dan mereka mengambil keputusan untuk pulang ke rumah keesokan paginya. Setibanya di rumah, isteri tunjuk saya nama hotel kami menginap dan ia ada dalam senarai hotel berhantu di dalam sebuah laman web. Tidak cukup dengan itu, ada juga kisah mirip dengan kejadian menimpa kami yang diceritakan dalam artikel tersebut. Sekian, salam santai, seram.